Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan kali ini Abang cerita agak awal, masih lagi pukul 11.49 malam. Taklah terlalu malam sangat. Baguslah, dan kowe Abang berwarna biru, maksudnya tak ada apa-apa yang datang. Moga-moga, amin. Cerita hari ini special. Cerita pertama dengan kedua dihantarkan oleh orang yang sama. Cerita yang ketiga orang yang lain. Tapi ketiga-tiga ceritanya Abang suka sangat. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, berikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita semua, dan juga diberikan kerahmatan dunia dan akhirat untuk kita semua. Dan moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka mendidik dan membesarkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Ismail, berlaku pada tahun sekitar 2015. Masa tu dekat Sabak Bernam. Sebelum Abang ceritakan ceritanya, Abang nak beritahu sebenarnya dah 3 kali Ismail hantar email pada Abang. Sebab dia nak cerita ni diceritakan dengan segera. Sebabnya tak lama lagi dia akan menjalani operation ataupun pembedahan untuk gegendang telinganya. Dan mungkin selepas ni dia tak akan boleh dengar lagi. Abang pula yang sedih. Rasa macam dah lama dia hantar cerita, baru sempat Abang nak ceritakan. Ya Allah syahdunya. Kalaulah Abang ceritakan terlewat waktu dia dah buat operation dan dia mungkin tak boleh dengar, Abang rasa Abang bersalah betul. Mau Abang melawat rumah dia lepas tu. Sedih pula. Jadi, hari ni Abang ceritakan pengalamannya. Abang minta maaf sangat-sangat sebab Abang terlambat untuk ceritakan. Kisahnya, Ismail ni, dia ada satu kegemaran yang nak kata pelik tak pelik, tapi kegemaran yang tidak ada pada orang lain, iaitu dia suka cari orang yang serupa dengan dia. Pada awalnya, dia bukanlah nak cari, tapi setiap kali dia buka media sosial, Facebook, Instagram, TikTok ke apa benda semua, dia mesti akan terjumpa dengan orang yang seakan-akan dengan muka dia. Umur, kadang-kadang ada yang lebih muda, kadang-kadang ada yang lebih tua. Jadi pada tahun 2015 ni, dia rasa macam dia nak tambah satu lagi hobi, iaitu dia nak kumpulkan semua orang yang serupa muka dengan dia, seramai 7 orang semuanya. Dia dah dapat kumpulkan. Berbeza-beza latar belakang, berbeza-beza umur. Tapi bila dia kumpulkan tu dan dia bercadang untuk buat reunion. Jadi untuk kali pertama diorang pun berjumpa dan masing-masing rasa macam terkagum-kagum lah kan. Sebab jumpa muka orang yang sama, tiba-tiba abang nak buat hobi barulah, cuma cari orang muka macam abang. Ada tak rasanya? Muka dah luas, lapangan terbang. Okey, balik semula pada cerita. Jadi pada tahun 2015 ni dia berkumpul lah ramai-ramai, jumpalah dia orang pun sama-sama terkejut seronok sebab dapat jumpa dengan orang yang mukanya sama. Jadi sewaktu pertemuan tu dia orang bercadang untuk buat satu lagi aktiviti, iaitu aktiviti perkemahan. Jadi disebabkan Ismail adalah orang yang menjadikan perkara ini berlaku, iaitu pertemuan ini berlaku, jadi Ismail telah diberi tugas untuk cari kat mana diorang nak buat perkemahan. Disebabkan Ismail ni asalnya daripada Selangor, jadi dia kata kita pilih tempat kat Selangor. Tempat yang dipilih untuk kali ini adalah dekat Sabak Bernam. Kalau tak silap abang, di tapak perkemahan di hutan Sabak Bernam yang dekat dengan sungai. Jadi dia kata dekat situlah bermulanya satu kisah yang unik dan pelik, dia kata. Jadi seperti yang dijanjikan pada tahun 2015, diorang semua berkumpul-kumpul lah. Semuanya bersetuju untuk pergi ke Sabak Bernam tu untuk berkemah. Bila sampai dekat tapak perkemahan, masing-masing dibahagikan dengan tugas-tugas tertentu. Ada yang tugasnya mendirikan kemah, ada yang tugasnya mencari kayu api, ada juga yang tugasnya untuk memasak makanan. Jadi dia kata semua sekali 7 orang. Lupa abang nak beritahu. Yang datang pada waktu tu hanya 6 orang. Jadi ada 3 kumpulan, 2. Sebab seorang lagi tak dapat datang, adiknya accident. Jadi grup-grup yang datang-datang ni semua diberikan tugas. Tapi pada hari kejadian, Ismail mendapat tugas mencari kayu api dengan seorang lagi kembar dia. Boleh katakan kembar lah sebab serupa kan.
Cumanya kembar dia agak muda jauh beberapa tahun berbanding dengan Ismail. Jadi dia kata bila dah sampai kat tempat kejadian, sampai kat tempat kemah, dirikan kemah, cari kayu api, buat bahan untuk masak. Jadi pada waktu tu, ni yang peliknya. Pada waktu tu, diorang Ismail dengan kembar dia pun masuklah ke dalam hutan untuk cari kayu api. Cari, waktu tu masih lagi siang. Nak pula pada waktu tu banyak pula kayu-kayu yang kering. Jadi senang untuk cari kayu-kayu api buat masak. Di sekitar-sekitar tapak perkemahan je, tak payah pergi merayau jauh. Jadi bila dah kumpul, dah cukup satu bekas, satu relung orang kata, yang bekas besar, satu pemeluk tu, dia pun dengan adik kembar dia pun bawa lah kayu-kayu api tu ke tapak perkemahan. Jadi bila dah siap, dah kumpul kayu api, dia dah tak ada tugas lain, dia pun mandilah dekat dalam sungai. Dia dengan adik kembar dia tu yang sama-sama cari kayu api tu. Jadi lagi 4 orang uruskan kemah, dirikan kemah supaya lebih kukuh sebab dia nak tidur malam tu kat situ satu malam. Dan juga 2 orang lagi bersedia untuk sediakan barang-barang nak masak. Jadi Ismail mandilah sungai tak ingat dunia. Habis mandi sungai, waktu tu dah nak dekat waktu maghrib. Diorang pun yang lain-lain pun dah siap masak, dah siap dirikan kemah, masing-masing pun mandi kat dalam sungai. Dah habis-habis tu diorang pun naiklah kering-keringkan badan dan bersedia untuk sembahyang maghrib. Jadi disebabkan kebanyakan daripada yang datang tu adalah di luar daripada Selangor, jadi diorang pun bolehlah buat sembahyang jamak dan kasar. Maksudnya gabungkanlah sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Orang Islam mesti tahulah kan. Jadi dia kata selepas habis sembahyang isyak dengan sembahyang maghrib, diorang pun nyalakan unggun api dan mulalah makan sambil bercerita kisah masing-masing. Sebab ni baru jumpa kan, dia kata dia ceritalah kisah masing-masing. Disebabkan yang datang tu terdiri daripada pelbagai latar belakang, macam-macam pengalaman, walaupun umurnya tak sama tapi pengalamannya semua luar biasa. Jadi daripada pukul 9 malam tu, cerita punya cerita sampai menjejak pukul 10.30 malam. Dah nak dekat pukul 11. Pada waktu tu, baru 3 orang cerita. 3 orang lagi belum cerita. Takkan nak tamatkan pada waktu tu. Tak boleh lah kan, sebabnya nak jumpa lain kali tak tahu bila lagi. Jadi dah kata, kita nak buat macam mana ni? Cerita belum habis. Kayu api dah nak habis terbakar. Jadi ada sikitlah lagi kayu api yang tinggal. Jadi sebelum api tu terpadam, Ismail dengan adik kembar dia tadi ditugaskan untuk cari lagi sekali kayu api. Kali ni dia orang pergi cari dengan menggunakan lampu picit, lampu suluh. Cari, dapatlah banyaklah kayu sebab waktu tu hari sebelum-sebelum tu tak hujan. Jadi banyaklah kayu kering. Daripada jauh, Ismail nampak ada sebatang kayu yang terbaring, yang terletak di atas tanah. Cumanya kayunya pelik, iaitu berwarna merah dan licin. Dia tengok daripada jauh berkilat kayunya, warna merah. Kayu apa ni? Kalau kayu tongkat ali, dia tercacat macam ni kan, dia tak terbaring ni. Pelik dia kata. Jadi dia pun dengan adik kembar dia menyuluh-nyuluh ni dekat ke arah kayu tu. Tengok arah kayu tu. Peganglah kayu ni. Pelik, kayu ni panas dia cakap. Kayu ni bukan biasanya kalau kayu kan sejuk-sejuk kan. Tapi kayu ni panas. Tapi dia pun sarut lah. Kalau abang cakap sarut. Kalau yang lain tak tahulah macam ni. Gini. Macam menyalut. Lebih kurang lah. Jadi dia pegang kayu tu. Tiba-tiba dia dengar suara orang mengekek gelak. Ho, macam tu. Abang bayangkan. Tapi abang rasa abang gelak tak jadilah. Dia menjerit. Tergelak. Ho, macam tu. Dia diam. Dia angkat tangan dia. Yang buat ni Ismail. Adik dia yang ikut dia cari kayu tu dah macam jom labang. Saya dah tak sedap hati, dah bunyi orang gelak tengah-tengah hutan. Siapa pula yang gelak ni? Tapi dia kata, nanti dulu, abang nak sarut sekali lagi. Jadi Ismail pun sarut sekali lagi kayu tu. Dan bila kali kedua dia sarut kayu tu, maksudnya memegang kayu tu dalam keadaan yang sangat lembut dan sopan santun, benda tu tergelak lagi. Macam tu. Kali ni dah terdiam. Apa benda pula yang tergelak ni? Jadi adik dia kata, jom labang dah. Daripada kita ni kejap lagi kena makan, lebih baik kita lari bang. Jadi dia pun nak pergi, tapi dia macam nak tahu apa benda yang tergelak tu. Jadi untuk kali ketiga dia sarut lagi kayu tu. Sarut lagi. Kali ni
Kayu tu bergerak dan berdiri. Rupanya tu bukan kayu. Itu adalah kaki orang. Nak kata orang pun bukan orang juga. Kaki satu makhluk yang besar. Tinggi, dia kata, melebihi tinggi pokok. Pada waktu tu dia kata, aku ni tengok cerita hantu ke apa, dia kata. Sebab tengok tinggi besar, merah orangnya. Dan pada waktu tu dia kata, dah memang tak boleh nak buat apa. Dia lari. Mujur dia kata, waktu kita dalam keadaan kalang kabut, kita lari, kita tak akan terlanggar pokok. Pandai nak mengelak, sup-sap macam tu. Jadi dia pun berlari ke arah kemah dia. Dan kawan-kawan dia waktu tu pelik. Apa hal? Kenapa ni tiba-tiba mana kayu api? Ismail dengan adik angkat dia tadi, adik kembar dia tadi, dah terperosok dekat dalam kemah. Yang kawan-kawan dia lagi 4 orang terpinga-pinga. Tiba-tiba dalam kawasan tapak perkemahan, diorang nampak ada seorang lelaki yang tingginya melebihi pokok berdiri. Tak tahu bila dia datang, tak nampak lah, tak adalah bunyi tapak kaki kukrak, tak ada. Tiba-tiba dia berdiri dekat kawasan tapak perkemahan. Memang jelas keadaannya, sebabnya unggun api pada waktu tu masih lagi ada. Dan waktu tu ke-6 orang dah terperosok masuk dekat dalam kemah. Dah masing-masing takut. Aja kita ni kena faham dengan benda Allah ni. Tiba-tiba benda tu keluarkan suara. Jangan takut. Saya pun makhluk Allah, dia kata. Cumanya saya nak tahu siapa yang pegang kaki saya tadi. Geli pula rasanya. Dah lama orang tak pegang macam tu. Pada waktu tu, walaupun dia cakap dalam keadaan yang sopan santun, tapi tak ada orang pun yang daripada 6 orang ni berani nak keluar pada kemah, nak mengakukan diri saya lah yang sarut kaki awak. Tak ada. Tapi benda tu tanya sekali lagi dalam keadaan yang tenang. Kali kedua, siapa yang sarut kaki saya tadi? Saya nak tanya je sebab saya dah lama tak gelak, dia kata. Rasa terhibur pula, geli-geli pula dipegang-pegang macam tu, dia kata. Jadi bila dalam keadaan yang ditanya pun dalam keadaan yang tenang dan keadaannya tak adalah terlalu menakutkan, akhirnya Ismail keluar daripada kemah diikuti dengan kawan-kawan dia. Dan Ismail mengaku yang dialah yang pegang. Dia pun tergelak. Terima kasihlah. Tadi saya tengah berehat dan awak pula pegang kaki saya. Saya pun terkejut juga siapa yang pegang, cuma geli-geli sikit lah. Macam disarut-sarut macam tu. Lepas tu Ismail tak boleh nak cakap apa. Kawan-kawan dia ternganga tengok benda Allah tu tinggi melampai. Oh, lupa bang nak beritahu. Waktu dia bertanya tu, dia menyangkuk. Dia duduk. Dia tak menyangkung. Dia duduk kat kawasan tapak perkemahan tu. Jadi waktu dia tanya tu, dalam keadaan duduk. Jadi semua nampaklah muka orang tu. Muka benda tu. Jadi tiba-tiba dia tanya, nampak mata saya tak? Jadi Ismail kata nampak. Warna apa? Dia kata, warna putih. Itu tandanya saya gembira. Kalau mata saya warna kuning, saya marah. Kalau mata saya warna oren, saya lagi marah. Jadi kalau mata saya warna merah, saya akan sangat marah. Tapi sekarang mata saya warna putih, jadi saya gembira, dia kata. Disebabkan awak dah seronok usik-usik kaki saya dan saya pun dalam keadaan yang seronok, macam ni lah, saya akan balas dengan sesuatu. Dia pun keluarkan seakan-akan anak panah dan dia memandang ke kiri dengan kanan. Dia nampak sesuatu dekat sungai dan benda tu pun bangun dan berjalan ke arah sungai. Tiba-tiba dia hunuskan dia punya anak panah tadi ke arah sesuatu dan yang dihunuskan adalah rusa. Dan dia ambil rusa tu menggunakan sebelah tangan dia letakkan dekat sebelah unggun api. Dan dia cakap, sebelum rusa ni mati, cepat-cepat sembelih. Ini adalah sebagai membalas jasa. Makanlah, ini adalah rezeki kamu untuk malam ni. Selepas tu, benda tu pun pergi ke dalam hutan tanpa ada bunyi kecek pun. Maksudnya dia pijak tanah tu, pijak hutan tu, pijak pokok-pokok. Tak ada bunyi-bunyi. Senyap je. Jadi, waktu tu tergamam, depan diorang ada rusa. Diorang pun tak tahu nak buat apa, terus sembelih. Bismillah ajalah. Yalah, biar ada kalangan yang datang tu ada juga yang dah berusia kan. Jadi sembelih, malam tu diorang bakar rusa. Sampai terkenyang-kenyang diorang makan. Tapi disertai dengan makhluk-makhluk lain lah yang macam semut-semut semua. Bagilah sikit. Tapi dia kata, sehingga esoknya, diorang terpinga-pinga. Tak tahu nak cakap apa yang diorang nampak. Dan itu adalah salah satu rahsia Tuhan yang ada dekat dalam hutan. Dia kata memang benda tu berjalan tak berbunyi, tapi dia wujud.
dalam keadaan yang sangat tinggi. Dan semua yang datang pada waktu tu gelar dia adalah dengan nama hantu galah. Cerita kedua pun pengalaman daripada Ismail, berlaku pada tahun 2017 dekat Jengka Pahang. Kali ni bukan pengalaman dia bersama kawan-kawan dia, tapi pengalaman dia sendiri. Lupa abang nak beritahu. Di antara 7 orang tadi yang mukanya serupa, 3 daripadanya dah meninggal. Salah seorang yang meninggal tu berharap sangat cerita ni dapat diceritakan. Cerita tadi yang pertama ni dapat abang ceritakan, dan dia nak tengok abang cerita. Dia sakit waktu tu, tapi tak sempat. Abang pula rasa bersalah. Dia tak sempat nak dengar dan dia dah meninggal dulu. Salah seorang daripada 7 orang muka sama tadi. Abang ucapkan salam takziah. Semoga Allah menempatkannya di kalangan yang beriman. Ketiga-tiga yang meninggal ni. Jadi ini adalah kisah yang kedua. Kisah Ismail dengan bapa angkat dia. Ismail ada seorang bapa angkat dekat Jengka Pahang dan hubungan mereka sangat rapat. Dan pada satu hari bapa angkat dia berpesan yang dia nak bagi sebahagian daripada tanah dia untuk Ismail jaga. Dia kata dia nak turunkan nama. Abang tak pasti sama ada bapa angkat dia ni ada anak lain atau tidak, tapi tak diceritakan. Mungkin ada tapi tak ramai. Bapa angkat dia cakap dalam banyak-banyak harta yang dia ada, iaitu tanah, sepanjang dia jadi askar, dia memang suka kumpul tanah. Ada duit sikit beli tanah, ada duit sikit beli tanah. Dia kata sebabnya waktu dia jadi askar dulu, dia kata dia suka masuk hutan. Jadi sebab itu dia suka kumpul tanah. Jadi dia kata tanah tu macam mendekatkan diri dia waktu dia zaman-zaman askar dulu, dia kata. Jadi dia kata dalam banyak-banyak tanah, ada satu tanah yang sangat istimewa. Dan tanah tu yang nak diberikan kepada Ismail. Cerita ni best, abang suka. Jadi Ismail kata, okey tak ada masalah, cumanya dia kata, saya ni ya, dia kata, tak pandai nak menguruskan tanah. Tak ada, ayah dia cakap memang itu. Ayah memang bagi special. Bukan tanah je yang diuruskan, lebih daripada tu ayah minta engkau uruskan sekali. Jadi Ismail pun hangguk-hangguklah tanda faham. Pada satu hari, ayah dia ajak Ismail, selepas turunkan nama, tukarkan nama, segala macam benda. Dan akhirnya ayah dia bawa Ismail pergi tengok tanah tu. Tanah yang dihadiahkan kepada Ismail. Jadi berjalanlah dia orang ke dalam satu hutan dekat Jengka tu. Jalan punya jalan. Tiba-tiba ayah dia cakap, sampailah ni. Inilah dia tanah yang kau kena jaga. Tapi ayah pilih kau ni sebab ada sebabnya, dia kata. Tiba-tiba dia bagi salam. Tengah-tengah hutan ni. Assalamualaikum. Halil. Lebih kurang Halil atau Hilal. Hilal kalau tak silap abang. Assalamualaikum Hilal. Waktu tu, Ismail pening. Kenapa pula nak bagi salam tengah-tengah? Dia nak panggil apa? Jembalang. Gitu. Tapi diam je lah, tak berani nak nanya-nanya. Kalau tanya tersalah tanya kan marah pula orang tua tu kan. Tak ada jadi apa-apa untuk salam kali pertama. Tiba-tiba salam kali kedua. Assalamualaikum Hilal. Tak semena-mena. Tiba-tiba, dalam celah-celah rumpun-rumpun pokok, keluar seekor harimau putih. Waktu tu automatik Ismail lari. Tak sempat bapa angkat dia pegang baju. Dah terketik, tak boleh nak lari. Nampak harimau depan mata. Memang menyelamatkan diri lah sebelum dia ngap kita. Jadi Ismail punya baju dipegang oleh bapak dia. Bapak dia cakap, jangan lari, duduk sini, dia kata. Sini, inilah dia kawan ayah, dia kata. Waktu tu bila dah kata kawan, barulah Ismail berhenti bergerak-gerak. Dan dia pun tengoklah ke arah rimau tu. Memang rimau betul. Matanya rimau, cuma bulunya warna putih. Itu je bezanya, dia kata. Yang lain rimau, memang besarnya pun besar rimau. Bapak dia angkat dia cakap, ini adalah Hilal kawan ayah, dia kata. Jadi harimau tu walaupun berdepan dengan manusia nampak macam manja. Jadi bapa angkat dia pun sarut-sarutlah badan harimau tu, pegang-pegang, dia kata. Dia tanyalah dalam bahasa dia, sehat Hilal? Dia kata. Hilal tu ngangguk-ngangguk. Engkau dah makan ke belum? Ngangguk-ngangguk macam tu. Tak berbunyi, tak ada macam tu, tak ada. Ngangguk-ngangguk macam tu. Jadi bila tengok macam tu, Ismail rasa kagum. Pertama kali dia tengok harimau depan mata. Tambah pula warna putih. Memang tak pernah tengok. Jadi lepas bertanya beberapa soalan, berborak beberapa soalan, dan harimau tu pun masuk ke dalam belukar balik, hutan balik, dah tak ke mana-mana. Pada waktu tu,
bapa angkat kepada Ismail, ajak Ismail pergi cari buah. Dia kata, jom kita cari buah, teman ayah cari buah. Mana tahu ada buah-buah yang dah masak, boleh dimakan. Jadi waktu cari-cari buah tu, okeylah, tak ada apa-apa. Tak boleh nak tanya apa. Ismail kata mulut dia terkunci. Tak boleh nak tanya. Tak tahu nak tanya apa. Nak tanya rimau tu siapa, anak. Tak boleh. Tak tahu nak tanya. Jadi dia pun lepas dah cari-cari buah, dia pun duduklah dekat satu tempat. Lepas duduk kat satu tempat, barulah ayah dia buka cerita. Sebenarnya harimau tu adalah kawan ayah dah lama. Dah puluh tahun. Ceritanya, masa mula-mula ayah dapatkan kebun ni, dia kata, ayah pasang banyak perangkap ayam hutan. Jadi satu hari tu ayah dah lebih kurang 2-3 hari lah, 2 hari pasang perangkap ayam hutan. Dia pun pergilah tengok, nak tahu, mana tahu ada perangkap yang dah berjaya memerangkap ayam, tapi yang diperangkap bukan ayam. Salah satu perangkap tu berjaya memerangkap rimau. Dengan kata lain, rimau tu punya tapak tangan terluka. Pada waktu tu ayah dia ni nak lari, rimau gila. Takkanlah kan, kalau tolong rimau tu memang kita kena ngap lah kan. Tapi waktu dia nak lari tu, dia terfikir, mana ada harimau putih kat sini? Kebanyakan harimau kan harimau belang-belang kuning, takkan ada harimau putih. Jadi dia pun beranikan diri, si ayah ni tadi beranikan diri dekati harimau tu dan bertanya, kalau engkau makhluk Allah dan kalau engkau adalah daripada bangsa jin, sila angguk 3 kali. Jadi benda tu ngangguk 3 kali. Jadi betul lah, jin lah kot. Jadi dia pun beranikan diri, dia pun cabutlah perangkap tu yang terkena kat kaki rimau tu. Jadi setelah cabut, rimau tu tak terkam dia. Jadi si bapa ni tadi, si ayah ni tadi pergilah cari daun gelenggang katanya, dan pergi kunyah-kunyah daun gelenggang tu dan dia tepek dekat kaki rimau tu. Barulah rimau tu bersuara, dan suara dia sangat kuat sampai ayah tu terpaksa tutup telinga dia untuk mengelakkan daripada gegenang telinga dia tercedera. Rimau tu kemudian menjerit lagi. Lepas habis tu dibalut kaki rimau tu dan diajak rimau tu pergi dekat satu pondok yang memang ayah dia sediakan untuk tunggu buah. Dekat pondok tu lah barulah ayah dia bercakap dengan harimau tu. Harimau tu tak berdunyi, tak cek, tak cok, tak apa. Diam je. Dan dia yakin itu adalah makhluk alam sebelah, bukannya daripada makhluk alam kita. Selepas habis berborak-borak semua, harimau tu pun minta diri untuk pergi. Dan pergilah, hilang macam tu je. Malam tu ayah dia mimpi didatangi oleh seorang lelaki. Dan lelaki tu cakap dia adalah jelmaan daripada harimau tu. Dia ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab kesan luka tu dah hilang. Dah baik lah, tak ada dah hilang, dah baik. Dan dia berjanji akan tolong jaga kebun ni. Kebun si ayah ni tadi, dan dimintalah kalau ada buah-buah, ada ayam-ayam yang melintas, dia minta izin nak makan. Tapi ayah dia cakap, makanlah, tak ada masalah, itu memang rezeki yang Allah bagi untuk awak. Okey, habis cerita tu, tiba-tiba rimau tu muncul semula. Cerita ni pelik tau. Rimau tu muncul semula depan Ismail dan ayahnya. Dan ayah dia cakap, anak aku ni takut tengok engkau tu dalam keadaan harimau, muncullah dalam keadaan manusia supaya tak terlalu takut sangat. Waktu tu tiba-tiba berubah daripada harimau menjadi manusia. Tak tahu macam mana Ismail nak cakap, satu benda yang luar daripada fikiran dia. Ini tak logik. Tapi kalau fikir-fikir makhluk alam sebelah, logik lah kan. Tak logik, dia kata. Dan orang lelaki yang muncul depan dia tu adalah seperti manusia. Cumanya mukanya lebih tampan lah. Mungkin sebab, yelah, alam sebelah kan kita tak tahu. Lebih tampan lah muka dia. Jadi, diam. Ismail termangu-mangu tengok rimau tu punya muka. Maksudnya yang dah berubah jadi orang tu. Dah habis-habis tu, dia pun pergilah. Harimau tu bertukar menjadi, tak bertukar. Dia masih lagi dalam keadaan manusia, dia masuk ke hutan balik dan dia 2 beranak pun balik. Ceritanya macam tu. Tak lama lepas tu, si ayah ni meninggal. Selepas ayah ni meninggal, waktu ayah dia meninggal, ramai orang datang. Dan salah seorang yang datang tu adalah jelmaan harimau dalam bentuk manusia tadi. Memang Ismail perasan itu adalah harimau tu. Dan dia bukan datang seorang pada waktu ayah dia meninggal, datang dengan beberapa orang. Nampak macam berlakon sebagai orang kampung lah.
Dan selepas beberapa bulan ayah dia meninggal, Ismail pergi balik dekat tanah tu dan buat seperti apa yang ayah dia buat, iaitu memberi salam. Assalamualaikum Hilal, dan harimau tu muncul depan dia. Dan dia tanya, kenal aku lagi tak? Dia kata dia kenal. Dan lepas tu harimau tu pergi, hilang macam tu aja. Sebenarnya peristiwa ni dia kata satu benda yang tak masuk akal. Tak masuk akal langsung. Kenapa dia dipertunjukkan dengan macam tu, dia pun tak tahu. Ada hikmah di sebaliknya. Untuk diceritakan kepada abang dan abang sampaikan kepada semua untuk menyatakan terlalu banyak rahsia alam yang kita belum terokai lagi. Di lautan, di dalam hutan, terlalu banyak rahsia. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak perempuan. Ni bukan cerita dia, tapi cerita kakak dia. Tapi bukan sangatlah cerita kakak dia. Dia adalah cerita kepada kawan kakak dia. Cerita dia macam ni. Okey, dia bagi email dekat abang. Dia tanya, bang, bila nak keluarkan cerita kakak saya, bang? Dah lama saya hantar. Dah berbulan dah. Abang cakap, okeylah, tak apalah, abang ceritakan, abang percepatkan sikit lah. Sebab special request lah. Dia kata, tolonglah bang. Dah banyak kali dia hantar email, tolong bang, tolong bang, tolong bang. Jadi abang ceritakan, jangan risau. Cerita ni pasal budak Kowe. Kakak yang bagi cerita ni namanya Fina. Kerja sebagai budak Kowe. Memang servis-servis rumah ke rumah lah, penapis-penapis air, penapis udara, termasuk macam penapis abang tu lah. Jadi dia kata pada satu hari, dia buatlah appointment nak cuci Kowe dekat satu rumah. Dekat Bangi cerita ni, tahun 2021, baru lagi. Jadi dia telefon lah, pakcik saya nak servis rumah pakcik, saya ni budak baru. Kata, siapa nama anak? Nama saya Fina, dia kata. Oh, boleh awak nak servis rumah pakcik, penapis air. Tapi sebelum-sebelum ni tak ada perempuan yang servis, semuanya lelaki. Sebab takut-takut yang perempuan kalau servis tak kuat semangat, pengsan kat rumah pakcik. Oh, hara pakcik nak uruskan, dia kata. Waktu tu bila Fina dengar macam tu, dia tanyalah kan, kenapa pula pakcik tak kasih saya bersihkan? Tak apa, saya okey. Bertegas pakcik tu, tak boleh. Kau tak boleh bersihkan servis rumah pakcik. Kau mesti cari orang lelaki yang bersihkan. Jadi besoknya Fina pergilah dekat office. Dia tanyalah tentang kes pakcik tu. Memang tengok daripada rekod, tak ada pun orang perempuan, iaitu Kowe perempuan yang bersihkan rumah pakcik tu. Semuanya Kowe lelaki. Dan semua yang bersihkan sebelum-sebelum tu semua dah berhenti. Dah dapat pindah kerja lah dengan kata lain. Jadi dia beritahu, Fina beritahu dengan bos dia, nak buat macam mana ni? Bos dia kata tak apa, kita aturkan. Cek punya cek, pada hari kejadian ada seorang budak lelaki, juga budak baru namanya Fikri. Dia ditugaskan untuk bersihkan Kowe rumah pakcik tu. Jadi Fikri pun dipanggil lah kan, atas persetujuan semua pihak. Fikri pun kata okey, tak ada masalah. Dia pun pergilah besoknya rumah pakcik tu. Bila sampai dekat rumah pakcik tu, ini Fikri ceritakan semula Bila sampai rumah pakcik tu banglo dekat Bangi dan agak suram. Pelik rumahnya, dia kata. Jadi dia tanya dengan pakcik tu, lepas bagi salam, pakcik tu dah bagi masuk. Dia tanya dengan pakcik tu, pakcik, Kowe dekat mana? Ada dekat dapur. Kau pergilah bersihkan. Tapi pakcik duduk dekat depan ni. Kalau kau nampak apa-apa, kau jangan tegur. Kau senyap aja, baca kalau zikir banyak-banyak, dia kata. Jadi bawalah baldi-baldi alat pembersihan si Fikri ni menujulah ke arah dapur. Sewaktu menuju ke arah dapur, Fikri melintas dekat dalam satu bilik. Tak adalah gelap sangat bilik tu. Nampaklah siapa yang ada dalam bilik tu. Seorang nenek yang memandang ke arah dia dalam keadaan mengiring tengah baring. Jadi dia bagi salam, Assalamualaikum nenek. Nenek tu pun mengangguk. Okey, jadi dia pun angkatlah baldi terus menuju ke tempat Kowe tu tadi, penapis air tadi. Jadi pada waktu tu dia pelik. Selepas dia bagi salam dekat nenek tu, dia rasa ada satu perasaan yang tak sedap. Dia tak tahu apa perasaannya, tapi seolah-olah ada sesuatu yang tak wajar dalam rumah tu. Jadi dia pun bersih-bersih, kalau Kowe bersih-bersih. Tengah bersih-bersih, tiba-tiba dia bunyi macam bunyi basikal. Kan bunyi basikal bergerak. Macam tu. Jadi dia pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri. Dia ternampak dekat atas, dekat dinding dapur tu, ada satu basikal lama tergantung. Macam dibuat hiasan lah basikal tu. Basikal betul. Tapi yang peliknya, tayar basikal tu bergerak, roda,
kita rantai rantai dia pun bergerak seolah-olah macam baru lepas digerakkan. Dah, dia kata, patutlah pakcik ni tak kasih perempuan yang servis ada benda dekat rumah ni. Terus tak pandang basikal tu. Terus bersih-bersihkan kowe. Kowe tu pula letaknya sebelah peti ais. Betul-betul sebelah. Dia tak duli. Kali kedua, bunyi basikal tu sekali lagi. Macam tu. Kalau abang. Pada waktu tu, dia kata, bunyi kali ketiga, dia lari. Dia minta pakcik tu teman dia ambil barang dan dia lari. Dia kata dia tak nak bersihkan kat situ. Tapi kalau abang mana lama lari, abang pergi ke depan minta pakcik teman. Kalau pakcik tak teman, pandai pakcik lah servis sendiri. Itu kalau abang. Jadi dia kata, okey, dia relax. Dia kata, cuci. Dah tinggal sikit lagi ni. Nak cuci. Tengah-tengah cuci, tiba-tiba pintu peti ais terbuka sebab peti ais tu sebelah dia. Bila terbuka memang dia nampaklah bukan orang yang buka. Tak tahu siapa yang buka, peti ais terbuka. Memang tak sempat, lari terus pergi ke depan. Jumpa dengan pakcik tu. Pakcik tu tengok aja Fikri muka dah pucat-pucat lesi. Pakcik tu cakap, jangan risau pakcik teman awak ambil barang. Nanti kan boleh keluar dengan pakcik. Baik pakcik tu teman ambil barang, keluar daripada rumah tu. Tapi dia kata mujur dah habis bersihkan. Dan sejak daripada tu, kata Fikri, sebelum dia nak servis rumah pakcik tu, dia minta kawan-kawan lain temankan. Tak berani dia pergi seorang. Dia kata, tobatlah. Mujur pakcik tu nak temankan. Kalau pakcik tiba tak nak temankan, memang macam mana nak ambil baldi-baldi segala macam benda alat pembersihan dekat dalam rumah. Kan kalau kali pertama basikal bergerak, kali kedua peti ais terbuka, kali ketiga kena cekik dengan nenek tu. Matilah kalau abang. Tak adalah nak cekik nenek tu, tak adalah, itu fitnah tu. Sorry. Okey, jadi itu adalah ketiga-tiga cerita yang abang nak sampaikan hari ini. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan hiburan pada semua. Ada dalam beberapa hari yang lepas, ada yang beritahu terlalu laju sangat abang bercerita. Sebabnya pada waktu tu abang pun tak tahu kenapa laju. Sebab panjang sangat kot ceritanya. Tu yang cucuk laju. Jadi ni abang cerita tak adalah slow, tapi nak menikmati cerita. Terima kasih sekali lagi sudi beli sambal lara dan juga perapan sate yang abang jual. InsyaAllah abang akan teruskan usaha-usaha ini untuk dalam rangka membantulah jugalah untuk ekonomi kawan abang dan juga ekonomi adik abang yang nguruskan sambal, yang nguruskan perapan sate itu kan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.